Jaya lah. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang kepada Azizah ya. Ya. Bersua kembali kita Ya. kita telah menjalani sesi 1 dan sekarang petang sekarang sesi kedua lah. Di mana sesi 1 saya recap balik di mana Azizah berkisarkan saya mengenai latar belakang Azizah, nama Azizah, lepas tu SEM 3 SEM 4 SEM 4 SEM 4 tu agak keliru sikit So pada sesi kedua ini dan pada sesi 1 Azizah ingin melakukan sesi atas sebab untuk membuat inventory minyak kerjaya ya. Dan pada sebelum sesi kedua ini saya meminta ataupun melakukan untuk buat Azizah inventory berdasarkan online lah, bukan hard copy Biasanya kalau buat inventory ni hard copy, tapi disebabkan atas faktor tertentu untuk memudahkan nanti kerja, boleh buat inventory ni secara online. Saya bergerak Azizah inventory minyak kerjaya ataupun pada asal ni lah teori Holland, dan telah diperbaharui oleh Profesor Dr. Siddiq Noh daripada UPSI. Okey. Sebelum tu kita start sesi ini, Azizah daripada mana? Azizah tadi daripada rumah. Okey. Rumah sewa lah. Rumah sewa. Tadi kelas jam 8 balik. 8 pagi. Baliklah. So hari ni ada kelas penulisan akademik lah jam 3. Tapi tak jadi batal. So tunggu sesi lah jam 3 pagi. So untuk hari ini hanya sesi sajalah dan kelas. Kelas hari ini satu saja ke? Kelas hari ni malam ni lagi adalah malam. Oh, so ada 2 kelas lah. 3 sebenarnya. Cuma kan 3. tadi penulisan akademik tak jadi kan. So 3 lah. So kelas semua tu banyak online lah. Ada bersama KK dengan tulisan akademik online, tapi individu 2 tu face to face. Dengan Cik Wani. Face to face lah. So dengan Cik Wani untuk malam ni. Tadi pagi dengan Cik Wani, malam ni dengan Ustaz Faizal, KK lah. So kelas Cik Wani tu kelas apa Azizah? Kelas Cik Wani tu kelas individu 2 lah. Yang buat sesi lah. Ya. Yang dengan buat sesi dengan belajar teori. So dari boleh tahu, boleh Hafiz tahu ataupun Azizah kongsikan dah berapa dah progres sesi jang sesi. Sebenarnya sesi jang untuk SEM ni kami kena buat 15 jam tau. 9 jam tu untuk individu 2 dan 3 jam tu untuk kerjaya dan juga silang budaya lah. Tapi progres semuanya sudah settle lah. Dah buat awal-awal and then sebab jam kan buat dekat mahkamah, so kena book awal and then kena buat awal. Kalau saya settle, tapi kalau report tu still lagi tengah on the way. Betul, faham. So macam Hafiz pun pernah alami kan, buat on sesi buat, tapi report tu on the way lah. So dia agak sukar, bukan sukar, mungkin tak ada mood untuk nak buat report Tim semua tu lagi. Tim kan untuk menengok apa tulis Okey. So macam mana emosi Azizah hari ni? Emosi so far so good juga. Emosi jam semua biasalah, masa-masa dan minggu 10 kan. So dengan midterm lagi, next week pun ada midterm semua tu. So just macam dia serabut, tidak je lah serabut. So far okay jugalah. Cuma kita dia masih stabil lagi lah, masih boleh kawan. Kata jam good lah, baik lah untuk hari ni. Dan sepanjang minggu ni macam mana? Ada tak macam kesibukan ke ataupun ada apa-apa kerja lah? Kerja adalah macam tugasan kan saya minggu kan. Sebab jam ni pun tulisan last minute juga sebenarnya. So macam, tapi jam kan ada join beberapa persatuan, so kena manage lah. Sometimes tu ada meeting malam, so kena siapkan lah benda awal-awal macam tu. Kena siapkan lah. So hari ni pun minggu ke-10 ya. Minggu 10
last hantar submit semua tu minggu berapa Liza? Dia minggu depan dah ada dah. And then kalau untuk individu 2 yang report semua ni kan, dia minggu ke-14. Minggu 14. Minggu 14. So yang macam silam budaya adalah nak hantar ke minggu next week. So memang sampai minggu ke-14 Ya, betul. So macam biasanya kan kalau kita di sekolah, kita akan ada macam masa untuk nak buat tau. Maksudnya tahu. Tapi bila universiti ni, bila masuk dalam universiti, dia dah pakai semester tau. Masuk 14 minggu sekejap je rasanya. Satu sem tu sekejap je. Dah habis kan. So bila kita lihat bila zaman sekolah tu lain cara sistem dia. Bila universiti dia pakai semester tu macam memendekkan apa? Kita nampak pendek masa kan. So satu minggu tu bernilai tu. Dia akan masuk ke minggu lain kan. Okey. So kita sampai sesi ini. Ada etika sedia maklum, Azizah pun dah maklum dah ataupun dah faham mengenai etika. Cuma Hafiz nak ingatkan lagi etika. Azizah jangan risau, segala perkongsian Azizah pada sesi kedua ini akan dirahsiakanlah. Cuma hanya Hafiz dan penyelih Hafiz yang tahu. Jika Hafiz hantar rekod kepada Ustazah Fatimah, kenal kan Ustazah Fatimah? Kenal. So kalau Azizah ada ura-ura dengarlah. Macam ada kasus pelatih share pasal Azizah merujuk kepada Ustazah Fatimah lah, untuk buatkan rujukan. Ada sesuatu boleh melaporkan lah. Dan jikanya isu ini dimaklumkan atas isu yang besar, contohnya sama bawakan pihak yang berkuasa, contohnya mahkamah, kena buka lah maklumat itu atas sebab pada notis mahkamah sahaja. Mahupun nanti kalau dah bekerja, maupun Azizah dah bekerja sekalipun, kaunselor ni ada etika di mana akan dirahsiakan lah segala maklumat itu. Dan jika dilaporkan menyebarkan maklumat klien, dah silap akan dipenjarakan masa itu selama 20 tahun tu. Okey Zah, memandangkan Zah rasanya agak selesa ke? Okey, selesa. Ekor sejuk ke? Okey, dah sejuk. Kalau sejuk beritahu macam sejuk. Sebab ada dapat satu klien ni, dia buat dekat kelas BKA 8. Kelas BKA 8 tu dia aircon sejuk, aircon ni kuat. So sampaikan klien tu tak bercakap. Lepas tu tanya, kenapa ni? Tak apa. So bila habis sesi dia cakap, aircon sejuk lah. Maksudnya dia tak maklumkan dekat lah. So kalau Rizah Rizah maklumkan je. Boleh betul lah. Okey. Pada sesi kedua ini, sedia maklum di mana Azizah ingin membuat satu inventory minat kerjaya, dan telah bagilah satu borang online atas kalian saja, bukan hard copy. Hard copy tapi nak memudahkan urusan itu online saja, dan Azizah pun telah menjawab inventory itu. So dari skop sisi Azizah, selepas Azizah menjawab itu, nak tanya permulaan waktu menjawab, pertengahan waktu menjawab, dan selepas waktu menjawab tu apa Azizah dapat? Dia permulaan masa nak menjawab tu macam kita mula-mula tu kita memang ada keinginan untuk tahu kan kita punya kejayaan ni antara SA ataupun macam tu kan, antara dekat mana. So dia masih ada beberapa persoalan lagi lah kan. So bila pertengahan tu semasa kita menjawab tu, dia sometimes kita macam tanya diri kita tahu, ni aku suka ke tak suka ni. Macam adalah persoalan tu timbul masa jam jawab inventory tu kan. So tapi jam jawab pula ikut jam punya, ikut pada diri jam sendiri, based on diri jam sendiri. So kita macam ingin tahu kan, so kita jawab je lah. Ada berapa soalan? 100 apa? Tak ingat dah, tapi ada 100 lebih lah. So jawab-jawab macam tu. So masa pertengahan, masa penamatan tu kita dah tahu kan, kita punya kejayaan ni kalau jangan tak silap jam I.AE dengan S tinggi lah 28. 28. So macam jam so jam macam kalau S yang tinggi tu jangan puas hati lah sebenarnya. Sebab jangan tahu kan jam punya diri macam mana daripada segi beraktiviti sosial tu jangan tahu lah. So kiranya jam dah dapat lah jam tinggi.
kena kerjaya bagian mana yang sesuai. Kan, tapi kata orang yang pertama tu yang tertinggi, so itulah yang macam utama kan. Cumanya jangan macam nak perlu penjelasan lagi lah macam tu. Okey. Maksud sini hasil keputusan tu jam mendapat tahu macam mana minat kerjaya jam after this degree lah. So saya melihat, saya pun melihat daripada hasil keputusan tu SAI betul. SAE pula. So E kan. So mendapat S tu peratus tertinggi kan? 28 ni. Okey, kalau A artistik 18 betul. 18 dan E pun sama juga 18. Dia macam tinggi lagi lah yang A tu. So sama antara E dengan E tu sama lah, sama peratus lah. Ya, okey. Yang tengok dulu. Okey. Kalau jam yang S tu ialah 28. Kalau A tu 18. Kalau yang itu A tu 18. Betul lah, sama lah. Itu 18. So di sini Jang telah bertahu bagaimanakah S tu ialah Jang siri sosial. Okey, riset sosial dalam waktu menjawab inventory itu, Jang perasan tak apa minat kerjaya Jang waktu menjawab tu? Sedangkan Jang mendapati peratus sosial tu lebih tinggi daripada yang lain. So apa yang Jang perasan waktu Jang menjawab inventory itu? Okey. Maksudnya kenapa Jang perasan dan kenapa Jang boleh dapat S? Yes, dia tinggi. Sebab adalah beberapa soalan yang Jang nampak dalam inventory kerjaya ni. Daripada segi macam membantu, daripada segi macam sini bersosial dengan orang, sini adalah macam memulakan perbualan dulu macam mana. Lepas tu macam kalau kisah ada program-program macam dia mau kepada banyak bersosial lah, banyak bercakap, membantu macam buat kebajikan tu masuk juga lah. So macam itu part yang banyak Jang ya. So mungkin itu dia lah menyumbang kepada S sosial. So di sini Jang menjawab tu dengan jujur lah kan, bukan dengan jujur tu. So Jang mendapati jiwa Jang ataupun minat Jang terhadap sosial. Di sini melihat itulah minat kerjaya Jang. So bidang sosial ni apa yang Jang faham mengenai skop kerja yang Jang faham? Okey. Kalau Jang masih boleh juga tak, tapi Jang cuba. S yang Jang faham lah, dia punya ciri-ciri pekerjaan. Contoh kerjaya macam sekarang lah, macam kaunselor, and then ada kalau pekerjaan tu macam kaunselor, macam mana lagi cikgu kan. Lepas tu apa lagi, pensyarah masuk betul lah. Dia masuk pensyarah. And then ada lagi lah beberapa pekerjaan yang tahu dalam sosial ni. And then dia punya ciri-ciri dalam sosial ni macam dia macam boleh bersosial, boleh berkomunikasi, boleh membantu, apa lagi itulah yang Jang faham mengenai sosial. Betul, tepat. Itulah pekerjaan bidang sosial. Bidang sosial sangat faham dah. Just nak ujahkan, iaitu dia berkaitan dengan orang, manusia, pekerjaan dengan manusia. So berkaitan manusia ni ialah kaunselor. Dan Jang pun ambil bidang counselling, dan bidang counselling lepas tu akan after this mungkin dan minat lagi lebih bidang counselor ini, dan pensyarah Pak kata Jang pun libatkan manusia. Lepas tu kerja berkaitan dengan pekerjaan ni banyak, dengan pekerjaan orang ni banyaklah. Antara ni dua yang concern, antara counselor dan pensyarah. Okey. Jangan nampak dah skop bidang Jang dan sosial. Okey, bidang A pula, artistik apa macam artistik. Okey, sebab tu Jang menjawab artistik tu macam mana Jang faham ataupun Jang jawab dengan minat Jang? Okey. Kalau Jang salah betulkan tahu. Tak apa. Okey, macam itu artistik tu dia macam apa yang Jang faham macam yang creativity. Creativity. Macam kesenian, berlakon, kalau boleh menyanyi macam tu kan. So adalah beberapa soalan yang Jang dapat daripada minat kerjaya tu. Salah satunya
saya suka berlakon, saya suka menyanyi. Apa lagi saya suka macam dia banyaklah berlakon, menyanyi. Adalah macam buat buat puisi kan tak ingatlah, tapi dia ada macam tu reka kan. Betul. So macam dia kena dengan diri Jang lah, dia relate dengan diri Jang. Sebab Jang ni pun sebenarnya antara orang yang minat seni tu, yang Jang tadi untuk suka berpuisi, suka tu. Kalau menyanyi tu sumbang lah suara, tak ada tinggi sangat. Tapi berlakon tu Jang pernah tahu teater dekat masa orientasi dulu, Ustaz waktu fizikal tu? Betul. Masa intake Februari 2020 tu kan, masih face to face lagi. So masa tu Jang kan suka challenge diri kan. So macam Jang cuba tengoklah diri nak join teater tu. So bagi Jang itulah masa untuk kita tengok kita punya kebolehan. Dan masa ayah pun ada program-program, kita orang ada buat teater juga, tapi dia mau kepada asasi manusia, undang-undang. So Jang pun terlibat sama lah. So dia macam relate dengan diri Jang. Satu, kedua daripada segi puisi. Sebab Jang ni ayah Jang suka berpantun. So ayah Jang memang orang yang dalam seni tu memang suka. Dia memang dalam seni. Dia sometimes kan kalau ada program-program sekolah, macam budak-budak menyanyi ke atau dia selalu sebenarnya bukanlah artis tadi tu, dia selalu jadi juri lah. Juri ke? Juri. Dia selalu macam biasalah saya pun tak reti, orang je yang reti kan. So macam ayah Jang suka pantun, tapi Jang suka berpuisi. Berpuisi. Berpuitis lah. Betul. Tapi Jang ni jenis yang ikut mood. Maksudnya kalau Jang sedih, masa tu Jang boleh feel and then buat puisi. Kalau Jang happy, Jang akan berpuisi. Tapi dia bawa tempat yang sepi lah. Sepi, memang senyap, tak ada orang lah. Dia kalau ada orang kan kita macam mau berimajinasi ni macam yang memerlukan juga suasana yang sepi kan. So Jang memang suka berpuisi. Ada banyaklah puisi Jang buat. So macam pernahlah cakap dengan mak kan, mak kalau aku mau jual puisi ni boleh sudah ni. Maksudnya Jang cakap dengan mak berkaitan dengan nak jual puisi. Sebab Jang ada, kalau setiap ada puisi Jang reka sendiri, Jang akan update dekat mak. Atau Jang suka buat dekat status WhatsApp lah. So Jang adalah kawan-kawan yang Jang dorang send gambar dengan Jang. So Jang buatkan puisi. So sometimes aku akan buat puisi tu relate dengan dorang punya perangai-perangai. So aku carilah, aku cuba cungkit macam. So dia macam minat lah. So macam Hafiz pernah perasan bila Jang mengupdate satu WhatsApp, so ada puitis, ada puisi. Menarik. So memang itu puisi itu datang ilham ke ataupun Jang reka-reka kan? Dia reka-reka tau. Tapi sedap dengar. Kita macam sebab Jang ada guru puisi. Sebab guru puisi tu kenal daripada program juga. So dia cakap dengan Jang, just kongsi tau. Dia cakap Jang ada kebolehan buat puisi lah. So Jangnya kalau nak buat puisi, kita boleh buat buku tau. Dia bilang macam tu. So macam Jang ni ialah orang sedara ikan kan. So kita sukalah benda tu. Memang suka Antara boleh nak tahu puisi apa yang maksudnya dah Jang biasa yang Jang buat, atau memang Jang minat puisi itu berkaitan dengan apa? Kehidupan dia random tau. Dia apa-apa je. Dia tidak macam kehidupan, tidak. Dia random je. Maksudnya kalau masa tu aku mau buat pasal kehidupan, Jang akan buat. Tapi kalau masa Jang akan perhubungan, keluarga, Jang macam jenis yang random. Apa-apa saja. Macam yang penting Jang dapat guna satu puisi tu. Puisi kan. Itu menarik menarik. Antara memang betul melihat ada artistik. Ada biasa kan, maaf ya kalau nak kongsikan. Biasanya Holland ni ada 6 society tau. Realistik, artistik, investigatif dan sosial, conventional dan enterprising. So lepas tu dalam 6 society tu ada 3 tau, dua kumpulan. 2 kumpulan. Dalam satu kumpulan tu ada 3 kumpulan lagi. 3 jenis. Satu kumpulan contoh sosial, enterprising dan conventional. Duduk satu kumpulan. Lepas tu 3 kumpulan lagi, artistik, realistik dan investigatif duduk satu kumpulan. So
So bila tengok daripada hasil tulisan yang Jang buat, oh ada artistik tu, macam nak tahu congkel lagi ataupun tak suka, Jang tak ada minat ataupun memang Jang minat. Maksudnya Jang tak ada suka berpuisi, suka macam ekor ayah lepas berlakon teater. So memang dah seni ataupun memang ayah dah seni kan. Kita sebenarnya kalau kat rumah kan, mak kita, mak ayah kita sporting tau, macam sebenarnya kita kan orang kampung, so macam tak bagi keluar sangat. So macam mak ayah ni kalau kita orang ada kawan, diorang better datang ke rumah. Diorang macam tak nak anak-anak diorang lepak kat luar, tak nak. Cuma mak ayah Jang ni jenis yang ikut peredaran zaman. So kawan-kawan Jang akan datang ke rumah. So kalau datang ke rumah tu, mak ayah Jang akan raikan kawan-kawan Jang. Contoh, mak Jang akan masak, ayah Jang akan buat macam kita orang kat rumah adalah satu bilik untuk menyanyi. So ayah Jang khusus untuk menyanyi lah tu. So ayah Jang akan jadi juri. Mak Jang akan sediakan air, macam kita orang, bukan Jang lah, kakak Jang. Kalau kakak Jang macam sekat suara kan, dia akan bagi air. So ayah Jang macam komen lah suara ni. Macam begitulah kita. Menarik, memang satu keluarga yang tu. Satu keluarga macam tu. Memang satu keluarga pun ada minat seni, suka bernyanyi, suka berkaraoke kat rumah kan. Dan ayah pun jadi juri kan. So di sini melihat artistik tu ada kaitan dengan jiwa Jang. Dia tu dah ada kisah dengan Jang. Maaf ya Tapi di sini melihat maksudnya ada artistik. Okey. Biasanya kalau Jang faham lah, ataupun Jang faham lah apa skop kerja bidang artistik ni? Okey, dia macam pelakon. Pelakon apa lagi? Penerbit, pengarah filem boleh ke? Boleh. Asalkan ada kaitan dengan seni. So memang tu artistik punya kerja. Macam pelakon, penyanyi, penyair. Itulah salah satu yang Jang faham. So memang betul lah apa yang Jang faham skop kerja tu. So nanti simpulkanlah. Okey, nak tahu enterprising Jang pun sama antara peratus artistik dan peratus enterprising pun sama. Okey. So tu Jang jawab tu apa yang Jang rasakan, apa yang Jang faham mengenai enterprising ni. So tu Jang ni kalau tak tahu suka jawab soal tau. Enterprising macam mana, Jang lupa dah. Tak apa. Enterprising ni macam mana? Enterprising seorang yang bersemangat tinggi, sikap yang memang mahukan bermotivasi. So Jang perasan tak waktu Jang jawab soalan tu, ada soalan tu berkaitan dengan jiwa Jang? Oh iya. Dia macam ni. Contoh dari segi motivasi lah. Contohnya adakah Jang ni sebenarnya motivasi, maksudnya kalau Jang tak ingat lah, tapi dia banyak kepada motivasi. Contohnya kalau kita macam down semua tu kan, kita macam boleh bangkit semula ke. Itulah macam yang dapat rumuskan. Tapi and then apa lagi ya soalan-soalan tu? Itu biasanya enterprising ni keusahawanan. Macam keusahawan berniaga macam tu. Yes, berniaga. So Jang ada ke memang seorang yang berjiwa suka berniaga ke? Betul. Jang relate dengan diri Jang. Sebab Jang ni biasalah sekarang kan ada dropship. Sekarang ni memang tidak aktif lah. Dropship apa maksudnya, apa barang yang Jang dari dropship tu? Jang macam random tau juga. Macam tu je Jang, random. Macam Jang tak memilih sangat apa-apa, maksudnya Jang ni walaupun orang kurang mampu, tapi mak ayah Jang tak suka anak-anak dia macam bekerja macam tu. Maksudnya dia tak nak anak dia macam just fokus belajar je, jangan kerja ke apa. Tapi Jang ni jenis yang malas kan ya, macam tak mau sangat minta duit dengan mak ayah, macam segan kan. Segan. So Jang akan macam kalau Jang ada masa-masa, so Jang akan macam ambil ejen, macam Jang pernah aja ejen tudung. Ejen tudung pernah lah. Pernah macam dropship tudung, pakaian, makanan, semua tu pernah. So Jang akan dapat commission. Dapat commission. So dapat commission daripada bos dropship kan. Betul. So adalah kalau dikatakan Jang ni suka berniaga je, memang Jang pun ada pengalaman dalam masa yang sama. Jang memang suka benda tu. So memang ada kaitan dengan Jang. Ataupun enterprising kalau bahasa benda senang faham ialah sikap bersemangat untuk keusahawanan tu. Ataupun semangat tinggi, cakap bermotivasi. So berkaitan motivasi ni memang Jang faham betul. Tapi apa yang Jang faham skop kerja
enterprising ni. Usahawan. Usahawan, nama pun enterprising, enterprise. Usahawan, enterprising, business woman. Macam tu lah, macam tu lah saya faham. So saya lihat di sini ada dua skop personality atau minat kerjaya, sosial dengan enterprising, melibatkan dengan apa dia? Manusia. So artistik ni ialah antara seni ataupun mak ayah suka belajar seni, so ada sikit keturunan. Macam mana dengar tak, mana ada tumpah kuah tidak ke nasi. So kalau ayah minat seni, anak pun akan ikut. Itu salah satu. Lagipun sahabat kan dia macam pelbagai kaum. So macam ada pertalian, macam adik Jang pun baru umur 17 tahun, 7 tahun kan. Dia macam suka macam ni lah, macam biasalah dia kan memang sudah asal dia kecil. Dia macam ikut tarian tradisional punya adik-adik Jang yang kecil tu. So memang suka. So, memang ataupun di Sabah ada satu budaya tarian. So masa memang adat, memang budaya Jang berlakukan. Dia tarian, macam banyak tarian tau, macam Sumazau. Dia banyak tau tarian ni. So macam sebenarnya Jang pun memanglah Jang memang itu salah satu adat kita orang tau. Maksudnya kalau kahwin kita orang kena ada lah benda tu. Kalau tak macam dia tak lengkap. Sebenarnya kita ni bila semakin berbesar semakin ada rasa malu. So macam tak apalah, ada orang je kecil-kecil, kita orang tak payah macam tu. Dah besar kan. Betul. Yang belum besar gitu tak apa. Teruskan. Teruskan sebab dia tak ada rasa malu sana. Tapi dia dah beranjak dewasa, dia ada rasa malu lah. Okey. Daripada Jang pun dah tahu Jang bila kerja Jang dia sosial dan artistik dan enterprising. So daripada 3 minat kerjaya tu, nama pun kerjaya, kerja. So Jang pilih antara 3 tu, mana Jang paling minat kerja nanti after degree ni, antara 3 bidang ni, 3 jenis ni. Okey. Sudah tentulah sosial. Sosial. Itulah kerja Jang, sosial. So berkaitan dengan manusia. So Amat tanya, berkaitan dengan manusia, dari segi Jang sekarang pun ambil sesi ataupun tengah mengambil degree counselling, macam mana proses ataupun progress lah Jang berkaitan dengan Jang buat sesi dengan klien. So boleh tak nyatakan bagaimana Jang interact dengan orang dan apa yang Jang lakukan sewaktu mengambil buat sesi tu. Okey, situ Jang Jang kalau buat sesi kan, sebab Jang suka challenge diri, Jang tidak akan buat dengan kawan. Okey. Jang tidak akan buat dengan kawan sebab bagi Jang sebenarnya kalau buat dengan kawan ni kita tidak boleh dapat tahu kita punya kelemahan diri. Sebab bila Jang buat sesi dengan klien, Jang akan minta refleksi macam kelemahan Jang supaya Jang boleh perbaiki diri. Sebab Jang pun jenis yang suka ditegur dan suka mendengar apa yang orang tegur. Suka mendengar lah. So macam Jang akan buat dengan orang lain lah. Jang akan cuba sedaya upaya buat dengan orang lain. So apa yang macam mana Jang cuba ni lah dengan Jang punya klien tu kan. Macam Jang macam ni maksudnya Jang boleh je bukanlah Jang masih separuh jagung, tapi Jang boleh untuk sebab Jang sudah terbiasa daripada kecil. Ayah biasakan Jang untuk bersosial, bercakap di depan, cakap dengan orang. So benda tu macam membuatkan Jang terlahir lah macam Jang ni. Kalau nak sembang dengan orang, Jang macam boleh boleh bercakap semua tu. Macam tu lah Jang boleh lah kita boleh buat lah kan. Boleh buat sesi lah. Cuma Jang ni dia sekarang ni kita macam dulu Jang ni jenis yang ramah tau, maksudnya kita tegur orang. Tapi sekarang ni Jang jenis yang agak sikit macam Jang punya personality ambivert. Macam Jang ambivert dia tengah-tengah. Tengah-tengah Jang sometimes jadi pendiam, sometimes jadi yang hyper sikit lah. Okey, kata Jang nampak jenis orang jenis yang ambivert Jadi introvert pun boleh, jadi extrovert pun boleh. So bila masa Jang jadi introvert dan bila masa Jang jadi extrovert? Okey. Situasi tu. Okey, sebab ambivert tu timbul so adalah benda-benda beberapa isu. Okey. Tapi Jang jadi introvert ni dia macam
Dulu Jang macam gini tau, kalau kat kelas kan Jang suka volunteer diri, suka lah. Tapi sekarang dia suka macam lebih mendengar dulu. Sebab Jang rasa risau lah nanti Jang bercakap tak betul ke apa. Macam introvert juga, kalau depan orang macam ni, kawan-kawan Jang sometimes banyak diam diri. Tapi macam Jang ikut situasi lah. Kalau masa tu Jang introvert boleh diam. Tapi kalau masa tu Jang rasa Jang perlu bercakap, Jang akan cakap. Itu situasi jawapannya. Situasi itu introvert ya. Kalau extrovert? Kalau extrovert sama juga. Ikut situasi lah. Kalau kita perlu bercakap, kita bercakap. So daripada introvert dengan introvert dengan extrovert, mana yang lebih cenderung lagi dari Jang? Extrovert lah. So bahawa kita Jang nanti Jang suka interact dengan orang, ataupun waktu bersesi tu Jang, walaupun Jang ni walaupun kita lah separuh jagung orang kata, tapi kita tapi proses belajar kan, macam dulu pun share kalau sudi dengar. Dulu pun sempat macam Jang kena cek klien, bakal individu sesi. Waktu takut lagi keadaan di mana macam gemuruh. Macam apa pula saya nak cakap dengan klien isu badat dan teori pun macam tak gerti nak guna, tak pandai nak guna. Tapi Jang ada macam ada satu klien tu berkongsi dalam klien tu waktu sempat buat sesi, kata Jang suka ambil orang luar, bukan orang base kita. So mencabar diri kita sama dengan pun base ramai yang nak kita swap dan tukar. Lepas tu hanya seorang dua je yang nak swap dengan yang lain semua luar. Base bawah dan base atas lah. Pernah buat ni share, pernah buat dengan seorang Bilal menuju usas. Dia dah SEM 7 waktu tu, counselling. Tapi macam ni lah. Di mana je okey, contohlah mencabar dari di mana dengan Bilal dan Imam. Dia pun jadi Bilal, dia jadi Imam lah. Di mana dengan mencabarnya dengan tak tahu lagi waktu tu langsung tak tahulah, tapi macam dari buat yakin boleh. Tapi antara dia punya komen dia, komen tu masih ada kan, suruh dia nyatakan kelemahan waktu buat sesi tu. Dia kata apa? Dia kata fokus kepada isu yang dia nak sampaikan. So menjadikan tersentak. Sentak. Waktu tu lebih kepada macam berborak, bukan lebih kepada isu klien tu. So macam klien ni Imam Bilal ni, dia hanya sekadar bersembang dan bukan fokus pada isu klien tu. So itulah yang dilontarkan ke tu, jadikan macam jadikan satu lontaran tu atau komen jadikan sebagai nak mengasah lagi untuk punya sesi ataupun teknikal sesi. Itu macam Jang walaupun sempat, tapi Jang ni lihat lah di mana suka interact dengan orang. Dan berkaitan dengan sosial Jang pun Jang tahu skop bidang Jang ni lebih kepada interaksi dengan orang, berhadapan dengan orang. So ada tak isu-isu ataupun mengganggu diri Jang sehingga Jang ada masa tu Jang takut jumpa dengan orang, tak nak jumpa dengan orang, ada tak? Ke tak ada? Okay, sedikit ringkasan kan. Sebenarnya macam daripada segi personality kan, macam kenapa Jang sekarang jadi ambivert, sometimes jadi extrovert, introvert. So kita ada biasalah kalau mahasiswi ni akan ada isu lah pelbagai kan, isu kawan lah. So macam kita sebabkan kawan tu kita jadi kurang kepercayaan dengan orang. Kita jadi lebih suka yang macam kawan tu Jang suka sekarang ni Jang just tak perlu banyak kawan dah. Ramai je kita kenal, tapi kita yang nak rapat tu Jang tak sangat. So kita ada isu dengan kawan, okey, salah faham lah. So macam kita jadi kurang kepercayaan lah. So macam dia macam dulu sama sekarang. Dulu Jang macam Jang dulu memang gila-gila nampak orang, nampak kamu duduk di situ kan. Jang memang SEM 3 memang buat dekat mahkamah lah. Memang biasa macam ni. Sebab Jang kan tak boleh tempat kelas kalau buat mahkamah sesi. So dulu kalau nampak kaunselor Jang akan tegur dulu. Tapi sekarang ni Jang macam macam ni, Jang macam berhati-hati sikit. Tapi bagi Jang benda tu itu just ada benda something lah kenapa begitu. Tapi kalau untuk buat kerja ni kita juga jadi profesional sikit lah. Jangan akan dekat sama orang tu tanya-tanya.
kan, pertanyaan betul ada Jang kan, di mana Jang akan bertanya dengan kaunselor macam mana, ataupun Jang ada satu di mana bila Jang buat sesi ataupun Jang jadi kaunselor dan Jang jadi klien, di mana potensi Jang bila jadi klien tu Jang faham macam mana kaunselor tu guna, ataupun Jang jadi kaunselor tu Jang praktik ataupun mengapplykan apa yang Jang belajar sama ini. Macam soalan. Maksudnya bila Jang dah belajar apa tu social counselling, so ada dua bidang tau, iaitu dua bidang skop kerja, skop bab kata Safriza topi orang, satu jadi kaunselor, satu jadi klien. So di mana lebihnya kaunselor dan klien, bila jadi klien tu Jang faham ataupun macam mana aplikasi kaunselor yang guna tu, dan Jang pusat untuk belajar, dan untuk jadi kaunselor tu dan mengapply balik ataupun beretik balik. Faham. Maksudnya bila Jang sesi dengan kaunselor yang akan nampak secara praktikal dan ini aplikasikan dalam diri. Dia sebab tu Jang macam banyak dia sesi jugalah, sebab ada dengar dengan senior memang Jang sisa daripada satu memang selalu join sesi dah, dan senior tu dah habis belajar dah. Kejap dengan Jang banyak kan join sesi, sebab sesi ni lah yang membantu kita untuk kita nampak. So contoh kan macam mana, macam sekarang bukanlah dengan kaunselor-kaunselor lain kan, macam Jang tengok diorang macam mana diorang gunakan teori. Sebab Jang ni kalau teori agak slow sikit, so macam teori-teori tu Jang lepas tu Jang Jang akan tanya lah macam mana diorang ni. Jang jenis yang banyak bertanya. Bertanya kepada kaunselor tu. Jang akan tanya kaunselor. So kaunselor tu layan je. Ataupun dengan senior-senior BOC lah. So macam contoh daripada yang minta tegur lah daripada nyanyi. So Jang akan contohnya macam ni, dulu Jang kalau buat sesi, masa sesi Sempika tu Jang lebih banyak bercakap. So masa Jang tanya kaunselor tu, dia jawab dengan Jang jangan terlampau banyak bercakap, tapi banyak macam mana, dia kena seimbang lah. Sebab dulu Jang kan extrovert sikit, berbeza dengan yang sekarang kan kita punya personality agak sama-sama berbeza kan. So dia macam just tengok je orang tu macam mana dia bercakap, so Jang boleh nampak lah macam boleh nampak, ataupun boleh belajar boleh belajar macam boleh tengok. So yang tadi Jang kata tadi, bila Jang masuk sesi dia lebih banyak bertanya daripada kaunselor lah. Antara boleh tahu ataupun kan boleh apa yang Jang tanya dengan kaunselor pelatih itu ataupun kaunselor lah yang waktu-waktu tu, apa yang Jang tanyakan? Okey, satu Jang suka tanya kelemahan Jang. Dia bukan buat kita down tau, tapi dia untuk kita belajar kan. So Jang akan tanya apa kelemahan Jang, kita suruh orang bagi tahu. Lepas tu contoh lah, dia random juga tau. Contoh kalau dari segi dulu pun kalau nak Jang aplikasikan kemahiran Jang list tau, Jang list. Okey. Macam dulu buat sesi macam mana nak cakap ni, Jang akan tengok kemahiran. So Jang akan tanya kaunselor, contoh sometimes Jang buat sesi Jang terlampau ikut peraturan dalam yang apa yang Jang list tu. Ikut maksudnya apa yang Jang list tu kan ikut lah tu. Apa yang Jang list dalam kertas tu dia kena ada dalam sesi tu. Dulu masa saya berjalan memang ikut tu lah kan. Memang sangat. Tapi bila kaunselor tak cakap kemahiran ni dia macam kita biasa bercakap semua, tapi kita kena alert sikit lah apa kali itu semua tu. So macam Jang mau kepada dulu kemahiran lah Jang cuba. Sebab kemahiran ni penting juga sebenarnya kan, walaupun teori tu penting teknik, tapi kemahiran ni lagi lah penting. So salah satu soalan daripada tu lah. So soalan tu ataupun soalan yang dia tanya tu berkaitan dengan kemahiran, berkaitan penggunaan teori, ada juga bimbingan semua. Bimbingan daripada kaunselor. Memang menarik memang itu Jang ni seorang yang mahu belajar, yang mahu belajar asas-asas sampai dah power. Itu memang proses belajar. Kan maksudnya tak semestinya orang tu terus lahir terus jadi kaunselor. Tak ada kan. So petik daripada punya lecturer kalau kenal Prof Nasir kenal. Prof Nasir kan. Dia mengatakan sebelum kamu jadi kaunselor yang hebat ni, kamu kena jadi klien dulu. Jadi klien, dan kamu bila jadi klien dan kamu lepas tu kamu apply untuk jadi kaunselor. Apa yang kamu belajar daripada kaunselor sebelum ni. Dan itu ada proses untuk nak belajar, proses belajar lah. Okay. Maka masa kita pun telah dicemburui, dan nanti lanjutan pada ini. So Jang pun dah nampak macam mana minat kerjaya Jang selepas ni. So ada lagi kerisauan berkaitan dengan minat kerjaya Jang selepas ni?
Tiada kot. So kita dah faham tu jelaskan dengan baik kan. So kita macam okey, nampak lepas ni ke mana. Okey, nanti sesi ini akan dilangsung pada sesi 3 nanti. Nanti bagikan pergi masa dan tarikh bila kita di mana, dan boleh merumuskan. Boleh. Okey. Pada rumusan ini, hari ini merupakan sesi kedua lah, di mana Jang berkongsi dekat ataupun memang Jang dah buat satu inventory ni, memang Jang minta dekat untuk buat satu inventory, Jang tu inventory untuk buat kan. So Jang buat, lakukan dengan jujur, dengan elok-eloknya, sebaik-baiknya, dan Jang mendapati bila hasil, bila buat tu, Jang melihat Jang ada 3 potensi diri Jang, iaitu sosial, artistik dan enterprising. Dan peratus yang paling banyak ialah peratus sosial. So di sini melihat bahawa Jang tergolong daripada orang yang sosial, suka dengan orang. So skop kerja Jang berhadapan dengan orang saja. Bila dengan orang boleh bekerja macam cikgu, pensyarah, kaunselor mahupun ataupun kaunselor mana-mana bidang lah. So pekerjaan yang melibatkan orang. Dan lepas tu sini ada 2 lah kelebihan yang sama peratus, artistik dan enterprising. So banyak sama peratus kan. Sama tu lihat ada seimbang lah, di mana sosial pun ada seni, dan ada seni ada yang bersemangat yang baru ataupun semangat yang tinggi lah, yang suka berniaga, suka keusahawanan lah. So di sini ada keseimbangan di mana antara mereka dari Jang lah, dan sini memilih untuk kerja bidang sosial. So mereka dari Jang, dan so itulah untuk hari ini. Dan sesi kita ini akan dilangsung pada sesi 3. Dan sebelum tu amat terapkan etika. Jangan risaulah apa sangat tak etika, apa simple dia, tapi etika penting, di mana nak bermaklum kepada Jang bahawa setiap sesi ini ada etika lah. Jangan risau, kita habis di sini, mula di sini, habis di sini lah. Tapi bab kata orang lah, ni tahu ni puisi atau apa tau, biar pecah di perut. Jangan So itu terapan bagi sebagai kaunselor Jang, nanti dia kaunselor penting yang hebat. Okey, alhamdulillah. Okay, sekian. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum Jang. Waalaikumsalam.